بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, usahakan dirimu supaya mati secara begini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Usahakan agar engkau mematikan jiwamu sebelum roh berpisah dengan tubuhmu. Matikan dia dengan kesabaran dan menentang kehendaknya. Kelak engkau akan merasakan akibatnya yang baik. Kesabaranmu akan binasa, namun balasannya tidak akan binasa. Aku sendiri telah bersabar dan aku dapati akibat sabar itu baik sekali. Aku mati lalu dihidupkanku, kemudian dimatikanku semula. Aku telah gaib, yakni hilang lenyap. Lalu dia telah mengembalikanku dari kegaibanku. Aku binasa dengan dia dan bermilik pun dengan dia. Aku menentang diriku pada meninggalkan pilihan dan kemahuan sehingga aku diberi pilihan dan kemahuan. Sekarang takdir Tuhan itu memimpinku. Budi baiknya membantuku. Dan perbuatan pula menggerakkanku. Cemburu melindungiku. Kemahuan mematuhiku. Yang berlaku menonjolkanku. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkatku. Celaka engkau. Engkau mahu larikan diri daripadaku. Padahal aku mengasapkan dirimu dengan pelbagai nasihat. Ingat, peliharalah semua itu. Pakai semua nasihat-nasihatku. Kalau tidak, engkau akan binasa. Hai orang yang goblok, datang kepadaku terlebih dahulu. Kemudian baru boleh mendatangi Baitullah untuk berhaji kepadanya. Akulah pintu yang menuju ke Kaabah. Mari kemari supaya aku mengajarmu bagaimana engkau akan berhaji nanti. Aku akan mengajarmu berbicara. Macam mana engkau berbicara dengan Tuhan milik Kaabah itu. Kelak kamu semua akan nampak bila debu-debunya telah tersapu bersih. Mari duduk di sini dan lindungi dirimu denganku. Kerana sesungguhnya aku telah diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Para guru telah menyuruh kamu apa yang disuruh Tuhan kepada kamu. Dan melarang kamu apa yang dilarang Tuhan ke atas kamu. Tuhan telah menyelamatkan nasihat di tangan mereka supaya disampaikan kepada kamu. Jadi mereka semua telah menunaikan amanah yang diberikan ke tangan mereka. Bekerja di kampung hikmah supaya kamu sampai ke kampung kudrah. Dunia itu adalah hikmah, sedang akhirat pula ialah kudrah. Hikmah itu memerlukan perkakas, alat-alat dan sebab musabab. Tetapi kudrat tidak memerlukan semua itu. Hanya Allah melakukan semua itu untuk membezakan antara kampung kudrah dengan kampung hikmah. Pada akhirat, ada penciptaan khusus tanpa sebab. Semua anggota-anggota badan kamu akan berkata-kata menyaksi atas diri kamu. Dari hal apa yang kamu lakukan, dari pelbagai maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat nanti akan tersingkap
semua tabir dan terlahir semua yang tersembunyi. Sama ada kamu setuju atau tidak setuju, tiada seorang pun yang akan memasuki neraka melainkan dengan hati yang menggigil kerana penyaksian yang didedahkan ke atas dirinya. Baca kitab-kitab catatan kamu dengan lisan akal kamu, lalu kamu segera bertaubat dari segala macam keburukan dan syukuri Allah atas kebaikan yang sudah kamu lakukan. Sempitkan catatan-catatan kitab maksiat kamu itu dengan melakukan taubat ke atasnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita bicarakan bagaimana hendak menundukkan hawa nafsu dan bagaimana hendak menundukkan dunia. Bagaimana kita nak jadikan hawa nafsu kita dengan mujahadah kita tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak punya kehendak melainkan itu ialah kehendak Allah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga bagaimana kita melihat dunia. Kita dah sebut semalam bahawa dunia itu, kalaupun ia perlu dalam kehidupan kita, maka dia mesti menjadi makmum kepada akhirat kita, supaya ia tidak terkeluar, dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan hubungan kita dengan Allah. Maka sebagaimana imam mempunyai syarat untuk pemimpin solat, untuk menjadikan solat sempurna, untuk menjadikan solat diterima, maka para makmum mendapat kebaikannya. Maka demikian bila kita mengaitkan antara hubungan dunia dan akhirat. Dengan apa yang kita sebut sebelum ini, hawa nafsu dan dunia, yang merupakan sebahagian daripada kehidupan penting kita, maka dengan cara ini kita nak mati di hadapan Allah. Itu kita nak mati dalam keadaan hawa nafsu kita terpimpin. Kita nak mati dalam keadaan dunia kita mengikut syariat. Maka kalau kita berjaya, maka itulah dia kejayaan yang sebenar. Sebab itu, inilah usaha kita setiap hari. Setiap hari kita berusaha mengawal hawa nafsu. Setiap hari kita berusaha jangan dunia melangkaui akhirat, melebihi akhirat, melalaikan kita dari akhirat, jauh sekali meninggalkan akhirat. Kita nak hidup begini dan nak mati begini. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya kamu boleh mati begini, maka mati macam ni. Mati macam ni, ini yang merupakan mati orang-orang yang beriman. Dan pastikan, usahakan supaya jiwa kita ini ataupun diri kita ini terpisah daripada kehendak-kehendak yang boleh melanggar perintah Allah sebelum laku kematian kita. Artinya, antara perkara yang mesti kita lakukan, antara jihad yang perlu kita laksanakan, sentiasa mengawal tindak tanduk hawa nafsu kita. Bukan berusaha menjauhkannya daripada perkara yang boleh menjadikan kita dimurkai oleh Allah. Untuk melakukan semua itu, maka kita mesti sabar. Tuan-tuan, bila kita sebut sabar, dengan bahasa mudah menahan diri daripada melakukan perkara yang terlarang, dan menahan diri dalam melakukan perkara yang disuruh, dan menahan diri daripada melakukan perkara yang menyalahi perintah Allah ketika ditakdirkan. Ini disebut dalam ungkapan as-sabru 'alal ma'mur was-sabru 'alal mahzur was-sabru 'alal maqdur. Maknanya, apapun ketaatan pada Allah kita bersabar melakukannya. Apapun larangan dari Allah kita sabar meninggalkannya. Apapun takdir dari Allah kita sabar menghadapinya. Maka tiga kesabaran ini mesti kita kena ada. As-sabru 'alal ma'mur was-sabru 'alal mahzur was-sabru 'alal maqdur. Apa sahaja perintah-perintah Allah Ta'ala, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, berbuat baik kepada ibu bapa,
kepada kaum kerabat, silaturahim, jiran tetangga, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang dalam hajat. Semua nama perintah, maka kita bersabar. Walaupun diri kita enggan, malas, macam ada alasan. Ya, kadang-kadang fa'innal insan mutathakilun fi ta'atillah fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang kita ni pada waktu tertentu malas nak buat baik. Malas. Nak datang subuh malas. Nak datang kuliah malas. Datang. Perasaan tadi. Sebab tu kita cuba dengar agak-agak ada tak orang beritahu kuliah ni tak jadi. Jadi yang tak jadi tu kita lebih percaya daripada jadi. Sehingga kita pun tak nak tanya sumber yang betul. Jadi ke tak jadi? Kita kira yang kita dengar rumus tu yalah tu. Sebab ini sifat kita. Mutathakil. Kita dalam berbuat baik, dalam waktu tertentu kita akan rasa berat. Berat nak bangun subuh. Sekali-sekala boleh. Setiap hari. Setiap tahun. Selama-lamanya sampai mati. Berat. Berat kita nak belajar. Belajar ni bukanlah benda ringan. Berat. Maka kita cari agak-agak ada tak alasan. Tak ada alasan, buatlah alasan. Supaya kita dapat jauh benda ni. Ini jiwa kita. Mutathakil. Dan bila kita nak sedekah pun sama. Ada hari memang kita pemurah, ada hari malas. Waktu itulah kita dituntut sabar. Nabi SAW diriwayatkan daripada Aisyah, ada waktunya Nabi malas untuk buat. Dalam keadaan nak berdiri, maka Rasulullah tetap solat dalam keadaan duduk. Walaupun penafsiran malas yang disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala merujuk kepada penat. Kadang-kadang malas itu fitrah. Kadang-kadang malas itu daripada jiwa yang jahat. Malas fitrah macam mana? Memang penat. Kita ada waktu kita penat. Ngantuk, lapar. Ya, kita banyak urusan itu dan ini. Maka nak pergi itu macam penat. Mata tak berapa nak buka. Ini fitrah. Kadang-kadang malas itu datang daripada jiwa yang jahat. Yang ini yang dicela. Malas kerana fitrah. Bila saya pagi urusan anak, bla bla macam ni. Aku penat. Sehingga kita mungkin tertidur, kita mungkin rasa berat badan kita untuk pergi waktu itu. Maka ini tidak tercela apa-apa. Hatta Nabi SAW bila malas untuk melakukan solat witir, Nabi lakukan dengan cara duduk. Dan bila Rasul kembali kuat, Nabi akan bangkit, bangun. Penat di sini merujuk kepada, atau malas ni merujuk kepada kepenatan. Tapi yang kita cela ialah malas yang datang daripada alasan. Daripada jiwa yang kotor. Jiwa ini mendatangkan alasan pelbagai. Maka dia mula datangkan alasan itu kepada orang-orang yang nak memimpin dia, orang-orang yang nak jadikan dia baik. Dia beralasan. Kemudian dia cuba mencari alasan yang di sisi Allah. Walau semua orang tahu, tak ada satu pun alasan berguna di sisi Allah. Tak ada. Umpama kita sendiri dengan majikan kita. Walaupun kita tahu kita boleh beri alasan, tapi kita tahu akan berubah pandangan majikan tu pada kita. Kata bos, minta maaf bos, saya jalan jam, itu datang lewat. Bos pun berubah. Kenapa kamu tak dapat cari solusi? Bos, saya tak boleh buat kerja ni, berat, saya tak pandai. Dan hati bos tu kata, kenapa kamu tak tanya orang pandai? Bukan aku bayar gaji kamu untuk beri alasan. Aku bayar gaji kamu untuk kamu cari jalan. Ikut mana pun carilah. Sama juga bila kita sebut apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Allah bukan hidupkan kita kat dunia untuk kita bukitkan alasan kita. Gunungkan alasan kita. Bukan. Cari jalannya. Cari ikhtiarnya. Cari bagaimana. Sampai Allah Ta'ala meringankan bebanan tersebut. Kalau tidak, Allah memandang kita dengan pandangan yang berubah. Sebab itu Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Mereka ialah umat yang tidak pernah penat dalam melakukan ketaatan. Dan tidak pernah ada alasan dalam melakukan kebaikan. Tak pernah. Kalau ada di kalangan mereka punya alasan, mereka jatuh di kalangan orang bawahan. Mereka takut diri mereka sama seperti munafik. Sehingga seorang sampai dikepik dan dipapah oleh kiri kanan untuk pergi ke masjid. Supaya mereka tidak tergolong daripada golongan munafik. Begitu sikap mereka. Jadi kita yang pertama ialah untuk kita sabar dan taat pada Allah. Yang saya katakan memang jiwa ini ada waktu, ada keadaan memang kita tak nak buat taat.
Mungkin kita rasa macam semalam kan saya dah buat, kemarin kan saya dah buat, saya pun dah banyak buat, saya pun dah letak diri saya buat 2 kali je seminggu, 3 kali je seminggu. Kita jadikan alasan. Walhal orang beriman dijadikan itu permulaan, bukan alasan. Saya nak buat kebaikan ni 3 kali seminggu, saya nak tahajud 3 kali seminggu. Tapi itu bukan untuk menutup peluang untuk menambah, tapi ia permulaan untuk kita tambah. Kalau orang tu jadikan alasan, dia kata saya dah, komitmen saya cuma 3 kali seminggu, tu je. Seperti dia dah mati stamp di situ. Seperti dia dah letak, saya punya perkembangan agama saya setakat ni 3 kali seminggu, tak boleh lebih. Maka dia akan menurun, dia akan tergelongsor jatuh. Tapi kalau letak angka tadi 2 ke 3 ke 4 sebagai permulaan, maka dia akan naik. Jadi kalau saya kata saya nak tahajud seminggu sekali, tapi dalam hati saya bukan saya rasa memadai seminggu sekali, saya tak pernah letak memadai. Saya kata ini permulaannya, sehingga saya rasa lebih kuat, dia akan datang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, akhirnya datang setiap hari. Ini cara orang beriman. Mereka sentiasa meletakkan suatu angka sebagai permulaan, bukan sebagai penamat. Hari ini saya nak belajar sedekah RM10 seminggu. Lalu dia tak pernah ada dalam hati rasa yang merasakan bahawa cukuplah RM10 ni, cukup, yang penting saya terus istiqamah. Ya betul, tapi tidakkah dia memang tergelincir dengan nilai yang sedikit yang tak bertambah? Sedangkan keadaan kita dengan dunia sentiasa tak rasa cukup dan kita nak tambah. Kita nak tambah dan tambah dan tambah. Jadi kalau orang beriman meletak satu nilai minimum sebagai permulaan, maka Allah akan tambah. Tapi kalau mereka meletak nilai minimum itu sebagai suatu kemestian dan itu cara hidup dia, maka lambat laun dia akan jatuh berguguran. Kita dah tengok orang yang saya letak komitmen 2 hari seminggu qiyam mulai. Tiba-tiba ada hari dia sakit, ada hari dia ada alasan, dia balik kampung, dia ke bandar, dia itu, dia ini, maka jadi tinggal 1 atau mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Akhirnya dia terkeluar daripada senarai orang-orang yang mula, yang dahulu mendisiplinkan dirinya. Sebab itu agama, tuan-tuan, walaupun kita letak berapa pun nilai dalam target ibadat, ia adalah permulaan, bukannya penutup. Kalau saya kata saya nak derma setiap minggu RM10, ialah permulaan untuk dia akan naik satu jumlah yang saya pun tak tahu, dia akan lebih naik. Kalau saya letak saya nak zikir sebanyak 100 kali sehari, ia ialah jumlah permulaan untuk dia naik mungkin 1000 kali, mungkin 10,000 kali. Ia bukan penutup. Kerana orang beriman, ketaatannya sentiasa bertambah. Manakala orang munafik, ketaatannya sentiasa beralasankan, punya alasan untuk tak melakukannya. Dia mula turun, kemudian dia pun cuba letakkan tempat turun tadi dengan alasan. Orang beriman bila ibadat yang turun, dia letak pada tempat turun tadi dengan usaha dan mujahadah, biar dia naik balik. Sebab itu kita disunatkan qada, satu amalan yang biasa kita buat, lalu kita tak boleh buat. Maksudnya kalau saya sebelum tidur saya membaca Al-Mulk, saya membaca surah Al-Insan sebelum saya tidur. Ini amalan saya, berpandukan pada hadis Nabi SAW. Mungkin pada waktunya saya membaca surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Tiba-tiba ada malam tertentu saya penat, saya tertidur. Maka sebaik saya bangun tidur, saya solat subuh, saya qada balik membaca surah Al-Mulk. Saya qada balik membaca surah Al-Insan yang malam saya baca. Kalau sebelum tidur saya memang berzikir dengan apa yang diungkapkan dengan zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 34. Hari itu ngantuk sangat, letak kepala tidur, sempatlah baca beberapa benda, tapi terluput zikir ini. Bila saya bangun, saya zikir kembali. Kalau saya amalkan zikir setiap hari 1000 kali, tiba ada hari saya terlepas pandang, maka saya akan ulang pada hari berikutnya. Maka para ulama menjadikan sunat mendatangkan kembali ibadat yang kita tinggalkan, supaya kita tak pernah ada alasan, tak pernah. Kita tak kata semalam ngantuk sangat tu tak sempat buat, baik sekarang tak ngantuk buat. Kan dah lepas malam, tak, awak boleh qada balik. Kenapa nak qada ni? Untuk awak tidak melupakan ini komitmen awak. Kalau saya memang letak RM10 seminggu derma, minggu lepas tak sempat sebab saya balik kampung,
maka minggu ni saya kena keluarkan RM20. Kalau letakkan 20, saya tak boleh kata RM10 juga. Saya tidak boleh biarkan kebaikan saya berlalu. Baik demikian juga bila kita sebut tentang sabar meninggalkan kejahatan. Sabar dalam meninggalkan kejahatan. Maka ini cara untuk kita lawan nafsu, ini cara untuk kita lawan dunia. Mana-mana hawa nafsu yang menyuruh pada perkara yang dilarang, dunia pada perkara yang dilarang, kita kena sabar. Sabar macam mana? Meninggalkannya, bersungguh-sungguh meninggalkannya, mencari alasan meninggalkannya, mewujudkan jarak yang lebih jauh daripadanya. Sebab itu dalam Quran, bila Allah menyebut tentang larangan Allah, Allah Ta'ala bukan sekadar melarang kita melakukannya, bahkan memerhatikan jarak antara kita dengan kejahatan. Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, jangan dekat dengan zina. Di situ perintah menjaga jarak. Kalau hari ini kita bercakap tentang pandemik, kita yang paling utama jarak. Kerana semua orang mengetahui dengan jarak yang minimum boleh mendatangkan mudarat. Tapi lagi maksimum jarak kita, lagi selamat. Akhirnya kita bina jarak tadi dengan quarantine. Satu penjarakan yang semua orang akan rasa aman. Hatta satu dunia bila berlaku wabak, mereka akan kenakan hukuman ataupun undang-undang quarantine. Satu jarak yang jauh daripada semua orang. Tuan-tuan, kita lebih patut melakukannya dalam meninggalkan maksiat. Biar orang-orang yang kita kenal sebagai ahli maksiat, kita mesti ada satu jarak yang selamat. Jangan kita dah tahu tempat ni maksiat, orang ni ajak maksiat, waktu ni memang cenderung pada maksiat, lalu kita tak jaga jarak kita. Akhirnya dengan cepat kita merasa ataupun terkena tempiasan. Maka jaga jarak kita dengan kemungkaran. Hatta kalau orang beli rumah, kalau hari ni tuan-tuan beli rumah sebab apa, kita pun kira jarak lah. Jarak ke masjid berapa kilometer, jarak ke sekolah berapa kilometer, jarak ke pusat beli belah berapa kilometer. Hari ni siapa pun nak beli rumah, maka yang jual rumah ini, dia akan beritahu jarak-jarak sebagai daya penarik. Kita pun tengok, okey, jarak rumah kita ke highway 1 kilometer je. So ni tu masuk highway. Ini ada potensi beli. Jarak kita dengan sekolah setakat 0,5 kilometer. Oh, ni ada potensi anak kita. Jarak kita ke tempat kerja, okey, cuma 200 meter. Ini berbaloi kita beli. Jarak kita dengan masjid sekian kilometer. Tapi pernah tak kita mengambil kira dan nilai jarak kita dengan maksiat? Kalau rumah tu dekat dengan tempat maksiat, ia patut menjadi nilai yang akan jatuh. Kita punya jarak rumah kita dengan park club tu dekat sangat-sangat. Maknanya geng-geng park club ni dia akan lalu ke rumah kita. Dengan pakaian tak senonoh, dengan semua. Lalu dah anak-anak kita tengok. Dan isteri kita tengok. Dan kita tengok. Dan tetamu kita tengok. Dan sekian tengok. Jadi menyebabkan tempat tu tak sesuai. Kadang-kadang bila orang panggil saya ceramah, ada satu tempat panggil, dia pun beri homestay tu sebelah park club. Homestay tu tengah bandar. Yang kata ni, Ustaz, ni tempat ni happening sikit. Dulu kita tak tahu happening tu benda happening. Happening kita tahulah, happening kita tahu. Dulu istilah tu bila mula-mula keluar, ada tempat yang kira meriah lah. Tapi meriah dengan tak baik. Kerana kalau duduk sini, semua benda-benda yang tak elok lalu depan rumah kita. Ini kita nak ceramah ni. Maka kita terdedah dengan perkara tersebut. Itu kita tak pernah turun setahun sekali. Yang duduk setiap hari. Kita tak mengatakan bahawa kalau macam tu beli rumah di tempat maksiat ni haram ke hukum. Tak, saya tak kata haram. Tapi kita bercakap tentang jarak. Jarak yang patut dinilai, yang kita kena putuskan waktu kita nak beli sesuatu. Kalau mengambil semua benda, jarak ni. Tapi kalaulah tempat yang kita boleh lebih dekat dengan maksiat, kita patut berhati-hati. Kerana di situ berkumpul segala kejahatan. Di situ berkumpul segala kemurkaan Allah. Hatta Rasulullah SAW mengajar sahabat bila lalu kawasan yang dibala oleh Allah, mempercepatkan perjalanan. Bahkan tidak tinggal di situ. Tentang kawasan Hijr atau yang dikenali sebagai Madain Saleh. Tak ada orang pun yang nak tinggal dekat situ. Orang hebat bagaimana tempat tersebut. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam bila
pernah lalu tempat tadi dalam peperangan Tabuk. Berkemah di situ, masak air di situ, masak makanan di situ. Ketika Jibril memberitahu ini ialah madain saleh, Nabi mengarahkan semua kemas dan buang air yang walaupun sudah menggelegak, boleh diminum, buang semua benda dan berkumpul semua dan bertolak cepat kerana takut kemurkaan Allah. Walau tempat tu dah lama dan ahli maksiatnya dah tak ada. Ya, kaum Nabi Saleh sudah dibinasakan, tak ada lagi orangnya. Namun tempat itu menjadi satu sebab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Demikian kita faham dalam sabar kita dalam meninggalkan larangan Allah. Untuk kuatkan sabar kita perlukan satu jarak. Dan jarak itu sekira-kira kita tak nampak dia dan dia tak nampak kita. Anak-anak kita tak nampak dan keluarga kita tak nampak. Maka kita akan selamat. Maka benda ni kita kena ambil kira. Tapi kalau kita tak ambil kira, kita sentiasa mendedahkan diri kita pada pengurangan pahala, bukan pada bahaya, bukan pada kecenderungan padanya. Dan last sekali kita panggil as-sabru 'alal maqdur. Sabar dengan apa pun yang Allah takdirkan pada kita. Allah uji sakit, Allah uji miskin, Allah uji apa yang kita nak tak dapat. Allah uji dengan kemalangan, Allah uji dengan banjir. Apapun bentuk makdur ini yang Tuhan takdirkan, kita memilih sabar. Walaupun para ulama ketika mana menyatakan antara sabar dalam perintah dan larangan Allah dengan sabar atas musibah mana lebih mulia, maka mereka bersepakat mengatakan bahawa sabar dalam mentaati Allah, sama ada melakukan perintah atau meninggalkan larangan, lebih mulia daripada sabar dalam mendapat musibah. Kerana apa? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah ialah ikhtiari, suatu benda yang kita pilih. Tapi sabar dalam menerima segala takdir Allah, sakit dan sebagainya, itu ittirari, terpaksa terima. Nak tak nak, itulah yang berlaku. Kalau tak nak sabar pun, benda itu jadi macam tu. Kalau sabar pun, benda itu jadi macam tu. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kamu sabar ke kamu tak sabar, ia sudah tercatat dan ia sudah pun tertulis. Kalau kamu sabar, kamu dapat pahala, tak sabar, tak dapat apa-apa. Tapi untuk mentaati Allah, ia suatu benda yang kita cari. Kita nak solat, kita pun cari masjid. Kita nak sedekah, kita pun cari fakir miskin. Ini kita cari. Dia panggil sabru ikhtiyari. Sabru ikhtiyari afdal min sabru ittirari. Sabar kerana kita memilih untuk sabar, perbuatan itu lebih afdal daripada sabar kerana kita terpaksa untuk sabar. Saya katakan kalau anak-anak kita periksa lalu tak dapat keputusan yang memuaskan, kita sabar. Sabar tu dia tak boleh ubah apa-apa dari sudut keputusan, tapi dia boleh menyebabkan pahala. Namun itu panggil ittirari. Macam mana pun awak sabar ke tak sabar, kena sabar. Mati orang kita sayang, sabar ke tak nak sabar, nak menolong, nak meraung ke, maka dia tetap tak akan ubah apa-apa. Oleh sebab itu makam sabar kerana taat pada Allah lebih mulia. Kata Syekh Abdul Qadir, dek kesabaran tadi, maka disitulah Allah Ta'ala akan ubah kamu. Kamu mungkin akan mati, kemudian dihidupkan balik. Kamu mungkin raib, kemudian dimunculkan balik. Ini satu istilah yang masyhur di kalangan sufi. Bila menyebut mati, hidup balik. Bila menyebut raib, sehingga sinonim di sisi mereka dengan istilah rijalul raib. Lelaki-lelaki yang raib. Itu mereka-mereka yang bila kita sebut hidup, kemudian mati, ya mereka hidup dalam maksiat, dalam hawa nafsu. Kemudian Allah dah bina mereka hidup baru yang disebut oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Para sahabat melalui fasa jahiliah, hidup mereka bunuh anak, hidup mereka dalam keadaan berperang, dengki, dalam keadaan merampas hak orang lain, merompak. Maka Rasulullah bina hidup mereka. Mereka berubah, totally berubah. Daripada orang yang membunuh orang kepada yang menghidupkan orang. Daripada orang yang segala sifat jahat terhimpun pada mereka, bertukar menjadi sifat baik. Maka ini kehidupan baru. Kehidupan baik. Ini kehidupan yang kita nak cari. Dulu hidup zaman riba, zaman rasuah, zaman lalai, zaman leka.
Zaman tak tutup aurat, hari ni berubah. Zaman tutup aurat, zaman belajar, zaman cari rezeki halal. Kalau dahulu berjaga untuk buat maksiat, hari ni berjaga malam untuk buat taat. Maka kita dapat kehidupan baru. Lalu kita dapati hidup dulu bukan kita. Saya dalam kehidupan baru saya. Dan seorang bila dia memilih kehidupan baru, tidak ada orang boleh mencela kehidupan silam dia. Kalau mereka mencela, mereka berdosa. Kerana mereka menganggap membuka kembali keaiban. Jadi kalau kita tahu orang tu dia dah berubah jadi baik, kita cuba buka balik cerita lama. Mang tu aku kenal, dulu kaki botol, itu kaki betina, itu kaki, semua kaki-kaki dia lah. Kita berdosa besar, mengaibkan dia. Sebab dia ternyata telah meninggalkan. Bahkan empunya diri pun kalau dia cerita balik zaman gelap dia, zaman tak baik, dia juga berdosa. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang yang Allah tutup keaibannya pada malam hari atau maksiat dia buat, lalu didedahkannya pada siang hari. Allahumma illa, melainkan didedahkannya atas nama keinsafan. Ataupun kerana dia nak mengetahui hukum. Saat dulu saya ada berzina, layan anak luar nikah, dan anak tu dah besar, dan nak jumpa saya, apakah boleh? Nak salam dengan saya. Sebab dia tahu saya penyebab kepada dia lahir. Dia orang datang jumpa kita, bertanyakan soalan itu. Apakah dia mendedahkan keaiban? Tidak. Dia bertanya fatwa. Saat dulu, masa bagi pusaka, saya ambil semua. Saya ambil semua. Saya tak beri pada adik saya, tak beri pada kakak. Sebab akaun bank tu nama saya, dia pulung terus. Maka dia membuka keaibannya untuk tanya fatwa. Oh, kamu kena ganti balik sekian-sekian. Dulu saya kerja dengan satu syarikat. Saya curi barang-barang syarikat. Saya tanya banyak mana awak curi, lebih kurang 100,000. Saya estimate cost dia 100,000. Saya nak tahu apa, macam mana. Dia bukan buka keaibannya dengan maksud berbangga atau sebagainya, tapi untuk menanyakan jalan keluar. Dulu saya round dunia, saya lupa satu benda, sembahyang. Yang lain saya ingat, sembahyang saya tak ingat. Berpuluh tahun, macam mana cara saya. Bisik kat telinga kita. Maka orang ni bukan membuka keaiban, tapi mencari jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi tuan-tuan kena beza. Orang yang saya saja cerita tanpa sebab, maka ini membuka keaiban dia, dia berdosa. Dan kalau dia berbangga, dia dosa besar. Walaupun dosa keaiban atau dosa yang dulu dia buat, dia sebut balik dengan bangga. Saya dulu pun kaki pukul, semua orang saya pukul, Tok Imam saya pukul. Nak tunjuk dia gangster ni, misalnya, dia berdosa. Ketika mana Allah dah tutup, Allah dia beri kehidupan baru. Baik, kata Syekh Abdul Qadir, dulu aku pernah raib. Maknanya tidak dikenali. Akhirnya Allah angkat balik, dikenali. Itu yang saya kata istilah rijalul ghaib, lelaki-lelaki ghaib. Maka mereka ialah orang-orang yang disebut sebagai khumul atau khawamil. Maksudnya orang-orang yang low profile. Mereka hebat, mereka low profile. Mereka menyembunyikan diri mereka. Antaranya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, tak ada orang kenal dia. Ibu orang kampung dia pun tak kenal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dia. Si Nabi kata akan datang kepada kamu, kalau kamu jumpa seorang lelaki namanya Uwais bin Amir daripada wilayah Qaran. Dahulu dia berpenyakit sopak, kemudian Allah sembuhkan dia, melainkan sekadar dirham. Dia ada seorang ibu dan dia amat mentaatinya. Kalau kamu jumpa, minta didoakan supaya Allah ampunkan dosa kamu. Sahabat mencari. Setiap kali datang rombongan daripada Yaman, Afikum Uwais bin Amir. Apakah ada kalangan kamu bernama Uwais bin Amir? Mereka kata tidak. Sehingga pada zaman Umar Al-Khattab, maka Umar menjumpainya. Antara yang jumpanya ialah Umar, antaranya ialah Abu Darda. Ini antara sahabat yang jumpa. Walau Uwais bukan sahabat, dia orang yang tak dikenali. Bila Umar Khattab cari, lalu orang kampung ni baru tahu bahawa dia ada kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa. Sepulangnya dia daripada menunaikan ibadat haji, buat kali pertama dalam hidup ni. Sebab dia tak pergi haji pada waktu mak dia sakit untuk dijaga mak dia. Mak dia tua. Bila mak dia meninggal dunia, baru dia pergi. Kerana tuntutan menjaga ibu lebih tinggi daripada tuntutan haji itu sendiri. Dari sudut hak. Bila heboh kisah dia
dijumpai oleh Umar Al-Khattab, dan Umar Al-Khattab berkata, "Wahai Uwais, doakan untukku keampunan." Maka orang pun bila dia balik, orang pakat serbu rumah dia. Baru orang tahu, orang kampung tu tak tahu. Ramai mana orang yang baik, bagus, di kampungnya tidak dikenali. Bahkan di negerinya tidak dipeduli. Tetapi dia di sisi Allah ada nilai yang diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi bila orang nak pakat serbu rumah dia, apa yang Uwais buat? Pindah rumah. Kerana dia mau kekal tidak dikenali. Bahkan orang paling suka untuk dijumpai dia. Ada beberapa ulama seperti Rabi' bin Khusayyim, seorang tabi'in yang masyhur, yang juga sehebat beliau. Nak cari dia tak jumpa. Dan ramai ulama-ulama cari. Ternyata dia orang-orang yang memilih gaib. Tapi tak semua orang boleh gaib macam tu. Ada orang cuba gaib, Allah Ta'ala tetap timbulkan dia untuk dia memimpin umat Islam. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir juga mengalami zaman gaib dia. Low profile, yang tidak dikenali, tak ada orang tahu. Bahkan dia tidak mau berceramah pun. Sehinggalah dia mendapat isyarat untuk perlu berceramah, perlu mengajar, perlu membimbing manusia. Dia keluar daripada dunia gaibnya pada dunia nyata dia. Ya, kadang-kadang para ulama yang soleh, dia mengambil sikap untuk tidak buat sesuatu yang dibuat oleh ulama lain. Kerana bagi dia berpada ulama lain ada. Sebagaimana yang berlaku pada Fudail bin Iyad. Walau dia ulama hadis, dia alim, dia tidak mahu membuka halaqah ilmu. Demikian juga Ibrahim bin Adham. Dia belajar ulama besar, dia tak nak buka. Kerana katanya, aku tidak mahu bersaing dengan ulama. Tak nak. Aku memang akan ada jadi satu persaingan yang boleh merosakkan hati aku. Dan setengah mereka berkata, cukup dengan mereka. Hujah Allah Ta'ala tertegak. Bukan pernah seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah sedang dia mengajar, tiba-tiba dia terdiam. Dia tak mampu nak cakap. Rupa-rupanya di hadapannya ialah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad duduk depan, itu dia cakap. Kerana orang hebat, dia kenal orang hebat. Orang hebat, dia akan kenal orang hebat. Maka dia pun tak bercakap. Lalu kata Sufyan, kenapa kamu datang kuliah aku? Sebab kamu datang, aku tak ada cakap. Kenapa kehebatan? Sebab tu ada seorang ulama, dia ceritakan. Dia ni, kita katakan, seorang yang soleh dan sebagainya. Orang mencela dia sebab tak pergi kuliah. Mengapa tak pergi kuliah ni? Ada seorang ulama besar mengajar di situ. Kita kan bila ada suatu majlis ilmu besar, grand, maka siapa pun tak pergi, dia akan dicela. Kenapa tak pergi? Kenapa tak pergi? Pergilah kuliah tu. Maka orang ni pun tak terselamat daripada pencela tadi. Pergi. Dia kata, saya ada alasan tak pergi. Ada alasan awak. Cuba pergi. Mengaku pandai lah, bla bla. Ya. Netizen dulu pun buluk dia sama kita juga ini. Dia pun pergi. Pergi. Ya, waktu dia pergi, sama sebagai kisah Fudail bin Iyad. Dia pergi, akhir Tok Guru tu tak boleh cakap. Dia pun bangun lalu berkata, aku dah cakap aku tak lagi kuliah. Kalau tuan-tuan jenis level macam tu, baru jangan pergi kuliah. Tuan-tuan pergi, Tok Guru tu tak boleh cakap. Okey. Kita sudah tidak punya tanggungjawab itu. Tapi kalau kita pergi kuliah, kita yang terdiam, maka kita patut terus pergi kerana jawapan ada pada dia. Kalau menyebabkan Tok Guru tu diam, berarti jawapan tu ada pada kita. Kerana para ulama membawa jawapan. Dan kita, para murid, membawa soalan. Tuan-tuan tanya ke tuan-tuan tak nak tanya, tuan-tuan sedang bawa soalan dalam hidup. Sebab itu bila tuan-tuan duduk di depan Tok Guru, tuan-tuan akan jumpa jawapan. Kerana Tok Guru tu pegang jawapan. Tuan-tuan cuma pegang soalan. Sehingga kita sampai satu tahap kita memegang jawapan, maka sila ke depan. Sebab kita sudah memegang jawapan. Kalau sekarang, orang macam kita tuan-tuan, ialah orang-orang yang memegang soalan. Sebab itu nak tahu kita pegang soalan, kita ni suka viral tanpa tasabut. Ini orang suka pegang soalan. Dia ada soalan. Dia agak-agak ada video viral. Dia pun tak tahu apa pun. Sedangkan orang ada jawapan, dia tak akan viralkan. Dia bukan sikapnya memviralkan. Dia sudah ada jawapan. Dia menunggu orang-orang yang tunjuk soalan ini. Sebab itu kita boleh kenal orang tu, apakah di sisinya ada jawapan atau di sisinya ada soalan. Bila kita lihat wajahnya, kita tahu ini orang-orang yang ada 1001 soalan. Dan soalan tu tak selesai. Bila kita melihat seorang tertentu, kita tahu dia ada seorang yang ada 1001 jawapan. Dan jawapannya tak pernah habis.
Dia boleh menjawab dari semua angle, semua sudut. Dia boleh jawab ikut sini, dia boleh jawab ikut sini. Kan dia lelaki yang punya jawapan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ialah orang yang masih banyak persoalan, itu yang menjadikan kita tak boleh berhenti belajar. Soalan senantiasa ada. Kita sentiasa bertanya kenapa. Hatta bila berlaku satu kejadian, kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kita masih tanya, ya Allah, angkat musibah ini. Kenapa musibah ini? Kerana kita tak tahu jawapan. Ketika mana orang alim tenang dengan musibah. Kalau pun doa, bukan untuk dia, untuk kita. Sebab kita orang yang tidak bersabar dengan apa yang berlaku. Mereka yang sabar, mereka tahu sebab apa. Mereka tahu isyarat itu. Kita nampak sikit ada kiamat lah ni. Ini dajjal lah ni. Ini sebab kita tak tahu apa. Atas lahir je budak agak-agak mata satu, dajjal sudah lahir. Dia punya persoalan yang banyak untuk kita jawab. Dan kan orang lain tahu bahawa dajjal itu bukan dilahirkan. Dia keluar daripada tempat yang Allah hantai dia. Dan mereka tahu bila waktunya. Kita tak tahu, pakat berdajjal semua. Dajjal nak keluar dah. Dajjal nak keluar dah. Sebab kita orang yang ada banyak persoalan. Kita tidak mampu bertenang. Sikit je kadang kita dah, orang kata, panik. Oh, ini mungkin dajjal nak keluar. Ini mungkin. Kenapa panik sangat? Tenang. Banyak benda Allah nak beritahu pada kita. Oh, ini betul lah ramalan. Kalau sekiranya bulan Muharram datang, bulan sehari sekian, akan datang balur. Tengok ni banjir besar. Dia rujuk pada tempat kena banjir. Yang tak kena banjir, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Maka dia terus memainkan sentimen sebab dia orang yang ada soalan. Dan dia cuba jawab sendiri dengan keraguan yang dibina sendiri. Sebab itu kita tak peduli orang macam ni. Orang macam ni, lagi mana dia tak duduk untuk belajar dengan disiplin, maka dia tak akan jumpa jawapan. Ini duk mengadap Facebook, nak jumpa jawapan macam mana? Kerana jawapan itu bila kita jumpa, bila kita mendampingi orang-orang yang tertentu. Tuan-tuan damping Facebook, tuan-tuan tak dapat jawapan. Ya mungkin sebagian jawapan, tapi jawapan yang masih tinggalkan soalan. Tapi bila kita melazimi para ulama', kita akan dapat jawapan yang tak ada soalan lain. Dia ialah jawapan dan jawapan. Akhirnya bila kena musibah, kita tahu jawapan dia. Kita tahu ini adalah dunia. Bagaimana kamu hidup di dunia, inilah sifat dunia, kamu akan diuji. Bagaimana kamu ada iman, Allah akan uji untuk tingkatkan iman kamu. Akhirnya dijumpa jawapan. Maka dia tak perlu lagi ujian itu datang. Pergi ke datang, dia tak kisah. Kerana tahu inilah kehidupan dunia ini. Maka kata Syekh Abdul Qadir, dahulu aku punya pilihan. Dan aku bermujahadah menentangnya. Hari ini pilihanku ialah apa yang Allah pilih. Kita berubah hidup, totally berubah. Dulu kan kita nak yang ni. Bila Allah beri sebaliknya, kita mula macam tak setujulah. Atau dengan bahasa lain, rasa macam tak berpuas hati. Masih kita mengimbau yang dulu. Kalaulah dulu saya dapat, kalaulah. Maka kita datang beribu kalau, merujuk kepada penyesalan kita. Walhal orang-orang yang sudah menjadikan pilihannya ialah pilihan Allah, dia tak ada lagi kalau. Bukan dia kata, Allah telah memilihku yang paling baik. Sehingga waktunya, kata Syekh Abdul Qadir, dek kamu sabar dengan Allah. Pilihan kamu ialah pilihan Allah. Pilihan kamu ialah pilihan dia. Akhirnya orang ni tuan-tuan, dia mula bergembira dengan ibadat. Itulah pilihan Allah. Allah nak suruh kita gembira dengan ibadat, bukan gembira dengan yang lain-lain. Sewaktu kita cuba gembira dengan lain-lain, Allah datangkan musibah untuk hilangkan kegembiraan. Jadi spoil hari kita. Kita dah sewa hotel bagus, kita dah ambil cuti panjang untuk vacation kita, untuk utlah cuti kita. Tiba ada yang spoilkannya. Gaduh di hotel, gaduh sini, gaduh sana. Akhir percutian tu ada masalah. Bukan bergaduh dengan adik keluarga yang kita ajak cuti tu. Kerana Allah tak jadikan ketenangan di situ. Walaupun cari ada orang yang hidup melancong gembirakan isteri anak. Last kali dia ni pakai kad kredit. Dia ni swap. Dia ni boleh je. Akhirnya dia berbani hutang banyak. Dia mula tension, tekanan. Dicuba gembirakan dengan cara tu, maka Allah balas dengan tekanan. Supaya kita tahu tuan-tuan, Allah jadikan kegembiraan itu dalam mentaatinya. Mentaati Allah. Kalau macam tu, barulah hawa nafsunya tunduk. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, sampailah peringkat, apa yang aku pilih itulah pilihan Allah pada aku. Gembiranya kat situ. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, dek sifat sabar,
Maka sekarang, takdir Allah yang memimpin aku. Apa pun takdir Allah, maka itulah dia imam aku. Dan segala kurniaan Allah, Allah beri aku segala kurniaannya. Semua nampaknya dengan syukur. Dan segala perbuatannya datang dari Allah. Tangannya, kakinya, ambilnya, tak ambilnya, semua daripada Allah. Ini disebut dalam hadis kursi. Bila Allah menyayangi seorang hamba, maka Allah menjadi tangannya, kakinya. Allah Ta'ala menjadi telinga dan matanya. Maksudnya, telinga ni tak dengar mereka apa yang Allah suka dia dengar. Matanya tak akan lihat mereka apa yang Allah suka dia lihat. Kakinya tak melangkah mereka apa yang Allah suka dia melangkah ke sana. Tangannya tak memberi mereka tempat di mana Allah suka dia memberi. Tangannya juga tidak menghalang pemberian mereka tempat yang Allah suruh dia jangan bagi. Maka dia dalam pemantauan, dalam penjagaan, dalam pemeliharaan Allah, sebagaimana dalam hadis ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Maka Allah jaga dia. Kemudian Allah berikan kepada aku, kata Syekh Abdul Qadir, dia aku sabar dan mentaati Allah, sifat marah aku bila orang langgar perintah Allah. Tentang kita sama ada tuan-tuan marah bila dia ambil dunia, atau kita marah waktu dia ambil hak Allah. Di situ nilai kita di sisi Allah. Kalau hak dunia kita marahnya panjang, tak habis lagi. Kena potong gaji RM10, marah ke bos tu bertahun-tahun. Tapi lambat solat, lambat buat ketaatan, tak pernah marah diri dia. Bahkan ditampakkan kebocoran tadi dengan alasannya. Tak apalah, Allah kan tak bebankan kita melainkan yang kita mampu. Itu ayat bersih dia. Walhal dia terperangkap dengan pujukannya sendiri. Tetapi akhirat jangan memujuk untuk rendah, tapi pujuk untuk tinggi. Jangan cuba untuk menjustifikasikan kesilapan. Pada diri kita, saya tak akan maafkan diri saya bila saya terlupa tahajud. Saya tak akan maafkan diri saya. Sebab itu para sahabat bila mereka terlupa satu kebaikan atau mereka buat satu larangan, mereka akan denda diri mereka. Mereka akan denda diri mereka. Kita dah baca kisah Abdullah bin Umar, bila dia terlepas salat berjemaah, dihukum dirinya untuk bangun qiyam sepanjang malam dan tak tidur. Walau dia punya alasan bila satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tetamu datang ke rumah dia. Dan kita akan gunakan selalu alasan tetamu datang. Sebab tu saat saya tak pergi kuliah, tetamu datang. Kita jadikan ia sebagai perincian masalah kita. Walau kita itu bukan masalah, kita patut solusikan benda itu. Kalau tidak, setiap tetamu kita boleh kurangkan agama kita dengan mudah. Dengan sebab tetamu datang. Tamu pula datang maghrib. Sebab maghrib kita yang cadang datang maghrib. Kita juga mencadangkan waktu yang tak munasabah. Ada kalau tetamu datang, boleh tak datang sekian pukul, sekian. Sebab tak ada kebaikan yang boleh menghalang kebaikan. Kita punya kaedah orang beriman, kebaikan tidak menghalang kebaikan yang lain. Ya, tetamu itu kebaikan. Dan apa yang kita nak buat juga kebaikan. Kalau benar dia baik, yang sebenarnya dia tak halang kebaikan berikutnya. Bahkan kebaikan menarik kebaikan. Sebab itu hati-hati dalam kehidupan kita bila ada kebaikan menghalang kebaikan. Kebaikan tidak menghalang kebaikan. Kebaikan menarik kebaikan. Tapi kalau kebaikan tadi boleh menghalang kebaikan yang lain, berarti kita salah urus. Kita mesti salah urus. Kita tak reti nak urus yang kita dapat semua kebaikan. Untuk dapat semua perkara. Maka Abdullah bin Umar bila datang tetamu, dia pun tak pergi solat isyak berjemaah. Tamu datang. Tapi dia menyesalinya. Dan itulah kali pertama dan tak akhir berlaku. Apa yang dia buat? Malam tu dia tak tidur. Dan dia qiyam mulai sepanjang malam. Untuk ganti solat berjemaah. Bayangkan demikian para sahabat. Bukan kalau tuan-tuan baca, baik sahabat, baik tabi'in, baik ulama'. Bila mereka tertinggal satu kebaikan, mereka akan hukum diri mereka. Kalau kita belum menghukum diri kita kerana meninggalkan kebaikan, kita belum mencapai tahap mereka ataupun tahap orang-orang yang mujahadah. Orang mujahadah dia akan hukum diri dia. Mesti hukum. Saya tak terbangun subuh, saya akan hukum diri saya. Tak bangun subuh kenapa? Cek sebab saya tidur lewat semalam pukul 12 sampai saya tak terkejut pukul 7. Saya mengharamkan diri saya tidur pukul 12 malam. Mulai ini saya akan tidur pukul 11 misalnya. Atau saya akan bangun lebih awal. Biasa saya tidur katakan pukul 10 malam, saya bangun pukul 5 pagi. Maka kerana saya tidur lewat pukul 12. Sebimang saya akan tak terkejut subuh. Saya tak nak tidur sampai lepas subuh. Maka saya akan tidur. Menghukum diri.
Tapi kisah menghukum diri kerana terlepas kebaikan hanya dilakukan oleh golongan mujahadah. Tapi orang macam kita, lepas-lepas. Yang lepas jangan dikenang. Kita ayat mudah, lepas jangan dikenang. Barang lepas jangan dikenang. Habis hutang orang tu dah lepas pun, kenapa? Orang hutang kita lah maksudnya. Kenapa masih dikenang-kenang? Saat dia hutang saya RM10. Bila? Masih sekolah menengah dulu. Oh, awak masih kenang barang yang lepas. Itu kan barang, Ustaz. Jangan kita kena lupa, itu hak kita. Bila hak agama, nak macam mana Ustaz? Nak macam mana? Di ayat nak macam mana tu lemah. Nak macam mana? Kita dah tahu dalam agama dia tak ada helah. Ataupun dia tak ada ikhtiar. Dia guna ayat nak macam mana? Nak macam mana, awak yang tahu macam mana. Bukan kami yang tahu, awak yang tahu macam mana. Sebab ini masalah awak. Oleh sebab itu tuan-tuan perhati, tengok. Jangan ada kebaikan yang menghalang kebaikan. Biar kebaikan menambah kebaikan. Biar kebaikan menjadikan ia lebih bagus. Okay, ini kaedah kita dalam bermujahadah. Kemudian kata Syekh, celaka kamu kalau kamu lari daripada nasihat aku. Ya, nasihat ulama kadang kasar, kadang keras. Ya, dia macam perlakuan seorang doktor. Kata Imam Syafi'i, ada dua orang paling mulia kat dunia. Pertama doktor, yang kedua ulama. Ada pun doktor, dia merawat zahir. Ada pun ulama, dia merawat batin. Kedua-dua ini, kamu kena dengar nasihat. Dan kedua-duanya ini, kamu kena sabar dengannya. Doktor ada waktu dikeras, ditekan juga orang kita sakit. Dia pun tanya sakit, memang sakit lah. Pegang, sakit, oh sakit, berair mata. Tapi kita marah tak? Tak marah. Kadang-kadang bersih gigi ni. Asal doktor ni bersih gigi ni, keluar air mata. Nangis macam air mata taubat keluar. Sakit, berdarah. Marah tak? Tak marah. Datang lagi bulan depan. Siap bayar duit lagi. Tak marah bayar duit. Berdarah ni. Sebab kita tahu dia buat apa, dia bersihkan gigi kita. Memang sakit. Tapi itu rawatan. Sama juga ulama. Kadang-kadang ada, tak ni kenakan saya ni. Bukan kenakan awak, tegur awak. Kita tak kenakan awak, kita tegur awak. Yang awak salah, awak kena tahu. Awak kena ikhtiar, sampailah tak jumpa caranya. Tanya Ustaz pula. Ustaz, macam mana cara dia? Jadi, dua golongan ini, ulama dan juga doktor, ada waktu saya katakan, ada waktu dia akan lembut je cakap. Tak apa, nanti baiklah tu. Ada waktu memang dia kasar. Tapi semuanya tujuan sama. Mengembalikan kita kepada afiat. Yang ni afiat badan, yang ni afiat agama. Kalau kita tidak mampu menelan kepahitan nasihat, maka kita tak akan sembuh. Badannya dan juga agama kita. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, jangan kamu lari. Aku ada banyak nasihat. Kamu patut ikut nasihat-nasihat aku. Kemudian beliau menyebut, hey goblok. Bahasa Indonesia adalah goblok. Terjemahannya begitu. Kerana diterjemah oleh orang Singapura, almarhum Syekh Ahmad Ismail. Pengaruh Indonesia di Singapura ternyata lebih kuat. Dia kata, wahai orang yang bodoh. Kamu sebelum pergi Mekah, kamu kena jumpa aku dulu. Akulah pintu Mekah. Maksudnya tuan-tuan, kita nak buat satu kebaikan. Biarlah kita ada ilmu. Dan mereka para ulama, orang ada ilmu. Jangan nak pergi Mekah, pergi je macam nak pergi ke England, nak pergi ke London, sekian-sekian pergi. Mekah dia ada syarat dia. Dia pergi dengan ilmu. Dia pergi dengan niat-niat yang baik. Nawaitu yang tertentu. Maka sebelum kamu Mekah, sebelum kamu tawaf Kaabah, kamu kena jumpa aku. Biar aku ajar kepada kamu bagaimana cara berbicara. Itu kadang-kadang bila pergi Mekah tanpa Tok Guru, akhirnya mengaruknya teruk ataupun kesilapan-kesilapannya begitu ketara. Dia buat kesilapan-kesilapan, akhirnya dia kata, kena pergi lagi Ustaz, dulu saya buat salah, nak pergi lagi. Dia pergi banyak kali. Dia pergi banyak kali sebab nak betulkan salah dia, berbanding orang yang pergi banyak kali untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu beza. Kita orang awam pergi sebab dulu saya pergi, saya silap Ustaz, saya melontar kat lahir Ustaz. Tu nak pergi balik. Atau dulu saya pergi tapi rasa ada tertinggal itu, tertinggal ini. Sebab semuanya kerana kita tidak bersungguh-sungguh mendapat ilmu sebelum pergi. Tapi kalau kita bersungguh dengan nasihat sungguh-sungguh, kali ini kita pergi bukan nak betulkan kesilapan. Kita nak tambahkan pendekatan kita dengan Allah. Jadi beza orang pergi Mekah yang ulang-ulang kali itu, kita dapati kesannya berbeza, tujuannya berbeza. Tapi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, setiap kali dia pergi, dia makin dekat dengan Allah. Tapi orang macam kita, tuan-tuan, pergi sama. Pergi banyak kali tapi sama.
Dia punya indeks kebaikan kita tak berubah banyak. Dia macam gitu juga. Padahal saya pergi haji banyak kali, umrah banyak kali. Tapi nak sebut perangai sah masih belakang lagi tu. Dia tak jumpa sah depan lagi. Dia masih lagi masbuk. Dia tak jumpa lagi macam mana nak jadi muafiq. Dia tak jumpa solusi. Walau lagi haji banyak kali, dia tak jumpa solusi. Berarti kita tahu, dia setiap kali dia pergi, dia cuma baiki kesalahan dia. Dia bukan pergi untuk dia upgrade diri dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu tak banyak benda berubah. Tetapi ini muhasabah diri kita. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, saya sendiri pergi Mekah, kalau tak banyak benda yang kita nampak naik, berarti kita cuma memperbaiki kesalahan. Sebab itu sebelum pergi, biar kita belajar betul-betul. Biar kita jaga betul-betul disiplin ilmunya. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir. Supaya melazimi guru-guru, melazimi nasihat-nasihat dan melazimi ilmu. Kemudian beliau membezakan antara dunia dan akhirat. Baik, dunia disebut sebagai tempat hikmah, akhirat disebut ialah sebagai tempat kudrah. Apa maksud? Dunia ini kita kena gunakan segala ikhtiar sebab musabab. Kerana untuk mendapat hikmah, itu jalannya. Tetapi akhirat ialah semuanya Allah Ta'ala tentukan, kudrah. Tuan-tuan tak payah masak, dalam syurga itu tersedia. Tuan-tuan tak perlu ikhtiar pun. Tuan-tuan tak perlu cari sebab. Dalam syurga tidak ada sebab musabab. Semuanya kudrah Allah. Allah mendantakannya. Sebab itu bila ada seorang sahabat tanya, Rasulullah, bolehkah seorang dalam syurga nanti nak anak? Nak anak? Lalu kata Rasulullah, ya. Bila dia nak anak, maka perempuan yang bersama terus mengandung, terus keluarkan anak dan terus besar. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kami nak bercocok tanam? Nabi kata, ya boleh. Tapi cocok tanam tadi bukan sebab. Sebab dekat dunia, nak buah, kena cocok tanam. Syurga tak perlu cocok tanam. Semuanya kudrah. Semua telah disediakan. Kamu duduk je. Orang suap makan minum kamu. Kamu tak perlu buat kerja apa-apa. Kalau di sini, dia mesti segala sebab musabab. Kita nak masuk syurga pun kena semayang, kena puasa, kena itu. Itu semua sebab musabab. Daripada sebab tadi datang rahmat. Tapi ke akhirat kelak, dia kudrah. Dia tak ada sebab musabab. Sebab itu tak ada perintah semayang, puasa. Tidak ada perintah ketaatan. Itu tempat untuk sibuk dengan segala nikmat. Sebab itu dinamakan tempat kudrah. Kudrah, yang Allah Ta'ala sudah sediakan semua. Sini hikmah, maknanya kita kena mencari segala benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Sebagaimana disebut, al-hikmatu dhalatul mu'min, aynama wajadaha fahuwa ahqqu biha. Hikmah itu barang hilang orang beriman, mana pun dia dapat, dia mesti ambil. Benda hilang, jumpa kat mana pun kita ambil. Kita tak tanya kenapa jumpa sini. Sepatutnya jumpa tempat tu, baru saya ambil. Ini jumpa tempat lain, saya tak nak ambil. Tak, as long dia tu memang benda kita. Benda berguna untuk kita, kita ambil. Walau jumpa dalam mangkuk tandas. Walau pasal tangan yang bergelumbang dengan tahi. Tapi kalau tu benda hilang yang penting bagi kita, kita ambil. Tuan-tuan pergi bilik air, jatuh anak kunci dalam lubang tandas. Tuan-tuan ambil ya. Kita berhenti kat R&R. Ada isteri, ada anak-anak. Pergi bilik air. Ni, kereta kita, kunci dia jatuh dalam mangkuk tandas. Saya tak rasa orang kata saya tak nak ambil Ustaz. Habis, saya tolak kereta saya. Dia tetap ambil barang tu, walaupun jumpa dalam lubang tahi. Sebab ia penting untuk dia. Maka demikian, di dunia kita mencari segala sebab. Tapi akhirat, tak ada istilah sebab. Tak ada istilah ikhtiar. Kemudian kata Syekh yang akhir sekali. Kita tuan-tuan, kita tahu apa kita buat setiap hari. Kita tahu apa yang kita cakap setiap hari. Kita tahu. Maka baca kita amalan kita. Sebelum dibaca di hari akhirat kelak. Bacanya dengan akal kamu. Supaya kita tahu memang Ustaz, seminggu dua ni banyak saya buat salah. Tahu Pak. Saya duk teringat tahun lepas banyak saya abaikan tanggungjawab saya sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai seorang sekian-sekian. Baca segala amalan, catatan amalan kamu dengan akal kamu. Sebelum nanti catatan itu dibaca di hadapan kita. Dan kita tak boleh berbuat apa-apa lagi. Kat sini kalau kita baca catatan amalan, banyak benda kita boleh buat. Dan kita boleh ubah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, sempitkan dah setiap keburukan kamu dengan banyak bertaubat kepada Allah. Maksudnya, tak ada jalan lain untuk kita memadamkan catatan kejahatan yang kita sendiri buat. Yang dicatat oleh malaikat. Melainkan dengan taubat sebenar.
Sebab itu hidup kita, tuan-tuan, memang taubat menjadi sendi, menjadi tulang belakang yang berterusan. Taubat hari ni, taubat pagi ni, taubat tengah hari ni, taubat petang ni. Dan kata lain, taubat itu ialah perjalanan hidup kita. Sebab bila kita tahu kita tak mungkin selamat dari salah. Tak mungkin. Demikian kita tak akan lepaskan diri kita dari taubat. Taubat senantiasa. Kalau kita tahu bahawa kita sentiasa perlukan makanan, maka demikian kita sentiasa sediakan makanan. Bekalkan makanan. Mengenali tempat atau kedai makan. Dan menjadikan duit untuk membelinya. Sebab kita tahu keperluan kita. Kita tahu kita berdosa, maka tidak ada benda yang paling bagus untuk kita menghapuskan dosa selain daripada bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.